Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta keizinannya diberi kesempatan kepada kita untuk menimba ilmu sempena sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 2020, anjuran bersama Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Perlis bersama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Kewarganegaraan Negeri Perlis. Hari ini tajuk yang kita angkat untuk dibincangkan adalah Kita Jaga Keluarga. Panel yang kita bawa bersama-sama untuk membincangkan topik ini adalah Sahibus Samahah, Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, a.k.a. Dr. Maza. Ahlan wa sahlan, Datuk. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rakan-rakan media sosial, Suara Sunnah, Dr. Maza dan LPPKN Negeri Perlis sekalian. Satu lagi Pro Media. Ya? Pro Media. Pro Media. Okey. Mohon like, komen dan kongsikan live ini bersama rakan-rakan yang lain. Semoga lebih ramai mendapat manfaatnya, insya-Allah. Datuk, tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama bersiaran langsung di sini, rakan-rakan media sosial, hari ini kita bersiaran dari Pasar Terapung JPS, Setara Floating Market di Hat Nyai, Thailand, Datuk. Okey, tuan-tuan, puan-puan media sosial, rakan-rakan media sosial kita, jika ada kelapangan, pilihlah Perlis sebagai destinasi percutian keluarga anda. Perlis indah lagi mempesona. Datuk, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan media sosial sekalian, pandemik COVID-19 pertama kali dikesan adalah pada pertengahan Disember. Balik kepada tajuk. Sebelum saya nak masuk tajuk ni, saya nak sebut satu hal pasal kita ni dah lama duduk dalam PKP ni, apa semua COVID ni. Ramai kita duk main media sosial ni, macam-macam isu dibangkitkan berhubung dengan sejauh mana benar ataupun tidak COVID ni. Saya tak mau pergi kepada semua andaian-andaian dan teori-teori yang dikemukakan. Tapi apa yang saya nak sebut ialah pada realiti yang kita saksikan dengan mata kita, penyakit itu ataupun wabak itu memang wujud. Dan ada orang yang telah berjangkit dan ada orang yang terkesan, yang sakit, yang mati. Ia sesuatu yang real. Mungkin kita bincang di sudut sejauh mana ia telah berlaku exaggeration, sejauh mana dibesar-besarkan ataupun sejauh mana cara kita berurusan itu adakah terlalu berlebihan ataupun terlalu kurang. Itu satu perbahasan yang lain. Tapi untuk deny, untuk menafikan kewujudan COVID dan orang yang telah terkena dengan COVID, ia adalah sesuatu yang sangat sukar untuk kita lakukan hal itu ataupun menerima idea-idea yang seperti itu. Itu dahulu. Jadi sekarang kita bincangkan ni tentang kesan daripada COVID ini dalam kerangka khususnya bukan saja kerajaan Malaysia tapi kerajaan-kerajaan dalam dunia ini. Bagaimana nak mengatasi tentang apabila nak mengelakkan wabak ni terkena dan yang boleh memangsakan rakyat ataupun orang awam. Siapa-siapa sajalah dalam dunia ni, Presiden Amerika pun kena. Perdana Menteri Britain pun kena. So ia sesuatu yang real. Sejauh mana ada kena mati, ada kena tak mati, ada kena sakit, itu satu perbahasan yang lain, perbincangan yang lain. Balik kepada isu yang dibangkitkan, sama ada COVID ataupun tidak COVID, pada konsep sedekah di dalam Islam ialah keutamaan diberikan kepada keluarga yang dekat jika sedekah itu ialah sedekah tatawuk khususnya. Ataupun sedekah kepada orang ataupun bukan zakat yang menjadi kewajipan kepada kita untuk belanjakan kepada orang yang hendak kita berikan. Umpamanya kita tak pada majoriti fuqaha kita tak beri zakat kepada anak yang menjadi tanggungjawab kita. Tapi kita boleh juga memberikan bantuan ataupun duit sedekah yang lain kepada ibu bapa kita umpamanya. Kerana kita dah tak
Bapak kita susah, umpamanya kita bagi tambahan kepada dia. Ataupun kepada kakak kita, kepada adik kita. Sedangkan mereka itu bukan lagi di bawah tanggungan kita. Okey. Secara umumnya semua sepakat, kalau ada sedekah yang nak diberikan kepada satu orang miskin, orang bukan adik-beradik kita. Adik-beradik ni dalam bahasa utara ni dia kaum keluarga lah. Bukan kaum keluarga. Dia panggil al-aqrabin, kan. Al-Quran kata yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Okey. Mereka bertanya kepada siapa patut kami belanjakan? Katakanlah apa yang kamu belanjakan daripada kebaikan kepada kedua ibu bapa dan kepada kaum keluarga. Kerabat lah kita panggil. Kerabat-kerabat ni kita selalu guna bahasa untuk golongan istana. Tapi kerabat ni bahasa daripada qarabah, dekat. Jadi adik-beradik. Jadi dari segi perbelanjaan ataupun sedekah, kalau ada orang biasa, seorang lagi adik-beradik kita, kedua-duanya miskin, memang afdalnya kepada adik-beradik kita. Kerana adik-beradik kita itu dia mempunyai satu keadaan dia miskin, kedua dia ada satu lagi bab, iaitu bab hubungan kekeluargaan, mengukuhkan silaturahim. Sebab wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, Quran kata dalam surah Al-Isra. Berikan kepada kaum keluarga yang dekat haknya, orang miskin dan ibnus sabil. Kaum keluarga diberikan. Jadi kita berikan kepada kaum keluarga kita apabila kita tahu kaum keluarga kita susah. Kita ada satu orang kampung kita susah, satu pakcik kita susah. Kita bagi pakcik kita dulu. Bukan menafikan yang lain tu. Tapi kalau kita ada lebihan, bagilah semua. Tapi kalau kita ada RM20 tu ya, kita utamakan dia lah. Tapi kalau kita ada banyak, eloklah biar semua orang merasai dengan ruang kelebihannya yang kita ada. Dalam konsep ini bererti agama mengajar kita supaya kita take care. Kita mengambil berat di sekeliling kita. Sebab tu agama ni dia bermula pada individu kita tu. Kita ni duduk tengah panas tapi tak berapa panas lagi lah nak cerita. Tapi di dalam agama, kalau tempat tu panas, kita pergi saja, pergi bubuh diri kita panas, agama larang. Sebab ada hak di atas diri kita. Sebab tu dalam hadis Salman tu, Nabi kata, wa inna li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya di atas dirimu ada hak yang mesti kau tunaikan. Dalam Islam, hujan lebat, kita lari pergi duduk belah tempat teduh, takut kita demam, kita dapat pahala sebab kita protect diri kita. Kerana agama, Tuhan menyuruh, seorang suruh kita jaga diri kita. Diri kita ni bukan kita punya, Allah Ta'ala punya. Sebab tu kita tak boleh pergi naik pokok terjun bagi mati, kita biar mati tubuh aku. Tak boleh. Kerana diri kita milik Tuhan. Sebab tu kita tak boleh bunuh. Sebab itu kita tidak boleh membunuh diri. Kerana haram kita membunuh diri. Kita tak boleh kata, aku bunuh diri aku, bukan diri hampa. Tak boleh. Kita pergi potong jari kita, tak pasal-pasal. Haram. Sebab diri kita ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. So kita protect diri kita, kita pastikan kita makan yang betul. Sebab tu dia larang kita minum dan makan benda-benda yang memusnahkan diri kita. Sebab kerana diri ini amanah Allah pada kita. Kemudian kita ada amanah anak-anak kita, orang yang dikeliling kita. Demikianlah skala itu membesar. Sehingga jika setiap orang menjaga ruang lingkupnya, maka artinya masyarakat akan kuat. Tapi kerana Islam memang dia tidak terbatas pada keluarga saja. Dia pergi lebih luas daripada itu. Sehingga kepada soal jiran tetangga, soal negeri, soal negara. Tetapi menjaga orang yang terdekat dengan kita. Itu yang nanti kita akan dengar Al-Quran menyata, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan kaum keluargamu daripada api neraka. Di dalam surah At-Tahrim. Kerana you protect yourself and then you protect your family. Kan? Jaga diri kamu dan kamu jaga kaum keluarga kamu. Jadi sehingga apabila Nabi jadikan hatta apa yang kita berikan ma ja'altahu fi fami imra'atik, apa yang kau bubuh di dalam mulut isterimu, sedekah, dia adalah sedekah. Dia adalah sedekah. Jadi kalau dalam musim macam ni, patutlah kita tengok juga adik-beradik kita.
Kalau kita ada ruang nak bagi kerja, abang kita tak ada kerja, kita ada peluang pekerjaan, kita dahulukanlah kaum keluarga kita jika dia berkeupayaan dengan syarat syarikat tu kita punya lah. Kalau syarikat tu kerajaannya tak boleh lah. Tu kita ada display lah. Kalau harta kita dahulukan harta kita. Kalau nak bagi orang menumpang, kita dahulukan adik-beradik kita. Ini semua adalah perkara yang diajar di dalam prioriti atau awlawiyat di dalam agama. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, rakan media sosial sekalian, kita clear dengan penerangan daripada Dr. Mazhar sebentar tadi yang menjadi keutamaan kepada sebuah keluarga adalah ahlinya. Jadi mungkin sambil-sambil kita sedang bersiaran live ini, kita pun boleh juga WhatsApp adik-beradik kita, tanya dah makan ke, cukup ke barang dapur dan sebagainya. Kenapa? Keutamaan kita adalah kepada ahli keluarga kita dan selebihnya mungkin rakan-rakan, jiran-jiran dan juga kita punya sahabat-sahabat yang berdekatan, insya-Allah. Tak, saya sambung sikit tadi. Ya. Pasal WhatsApp tu kan. Kadang-kadang adik-beradik yang susah tu pun sebelum dia minta kat orang, dia pergi tanya adik-beradik dia dulu lah kan. Jadi itu pun susah ya. Kadang-kadang mungkin adik dia ke abang dia tak tahu kata susah. Dia pun duduk jauh. Seorang duduk Perlis, seorang duduk KL kan. Dia tak tahu. Dia kata dia duduk bagi bantuan kat orang di KL. Aku di Perlis ni tak bagi. Dia mungkin tak tahu. Tapi kita dah tahu dari segi agama ni ada prioriti dia. Dia boleh tanya abang-abang dia dulu ataupun adik dia dulu. Kata dia tak cukup makan. Anak saudara hang ni tak nak makan. So macam itulah kan. Bukan saja tindak balas tu daripada dua-dua pihak, kadang-kadang dalam sistem pengurusan keluarga itu sendiri. Ya. Lebih cantik keluarga masing-masing ada hubungan family. Sekarang ni senang je, grup WhatsApp banyak ni. Keluarga ni kalau tiba-tiba abang dia tu semua toke besar, tiba adik dia mati kelaparan, memang tak padan lah. Tak patut. Tak patut lah. Okey Datuk, tuan-tuan media sosial sekalian, terima kasih kerana anda bersama-sama dengan kami secara live. Terima kasih, kita ada rakan-rakan dari selatan tanah air, Johor Darul Takzim, daripada Kuala Lumpur, dari Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan dan juga Kedah. Terima kasih kerana anda sedang bersiaran bersama kami. Teruskan like, mendapat manfaat daripada perbincangan ini. Kita akan beralih kepada soalan yang kedua, Datuk, insya-Allah. Masih ingatkah kita, tuan-tuan, puan-puan, dengan sedutan ucapan Perdana Menteri yang sangat menusuk memori ketika menasihati rakyat? Saya ambil sikit baik-baik katanya, tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, kita sukar menang melawan COVID-19. Ini antara intipati ucapan Perdana Menteri. Ada rakan-rakan kita jadikan ianya viral sebagai satu maklumat kepada pengguna media sosial. Dan ada baiknya juga kita melihat ianya sebagai satu manifestasi larangan daripada pemerintah. Soalan kedua ini berkaitan dengan manifestasi larangan pemerintah. Tanggungjawab mentaati arahan pemerintah. Macam mana PM kita katalah, kan, jangan duk pi sana, jangan duk pi sini. Bagaimana peranan setiap ahli keluarga membantu menyumbang kepada kesejahteraan kesihatan dan memutuskan rangkaian jangkitan wabak ini, Datuk? Terima kasih. Muslim mentaati pemerintah dalam perkara yang tidak maksiat, wajib. Sekali saya nak ulas juga dia pasal pemerintah ni. Pemerintah ni, dia sistem pemerintahan ini. Dulu mungkin khalifah ke keluarkan arahan, jadi rakyat ikut. Dalam sistem yang berkembang sekarang ni, arahan itu jadi arahan negara. Yang tertakluk di bawahnya sebahagiannya bukan sahaja rakyat, tertakluk di bawahnya juga mereka yang berada sebagai kepimpinan di dalam negara. Termasuklah Perdana Menteri itu sendiri dan menteri-menterinya. Siapa sahaja. Kerana apabila terutama arahan yang membabitkan, yang diputuskan secara syura di atas kemaslahatan
negara. Seperti inilah masalah pergi ke sana sini, SOP dan seumpamanya. Nah, kita alhamdulillah di Perlis ni kawasan hijau lah, tapi kita taat asalnya. Ketaatan itu disuruh oleh agama. Nabi kata alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Setiap individu muslim itu dengar dan taat selagi mana dia tak disuruh pada perkara yang mungkar, maksiat. Jadi arahan COVID ni bukan arahan maksiat, arahan untuk kemaslahatan. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulul amri minkum. Ya, wahai orang yang beriman, taat Allah, taat Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Saya rasa kita kena taat hal ni. Cumanya kita kena bagi kredit pada rakyat Malaysia juga. Rakyat Malaysia telah taat dalam masalah ini. Dibandingkan negara-negara lain, kita jauh lebih baik. Sebelum berlakunya gelombang yang besar ni. Sekarang ke berapa ni? Ketiga. Jadi gelombang yang besar yang berlaku ni kita kena sebutlah, saya tak sebut di sini. Tuan Pengerusi tak sebut tak apa, saya tak apa, saya sebut. Kerana ketidaktaatan. Setelah pilihan raya Sabah, orang-orang politik khususnya, termasuk daripada parti pemerintah dan pembangkang, sama saja. Termasuk yang berstatus menteri dan seumpamanya. Mereka pergi ke Sabah, mereka balik. Kemudian akhirnya tengok apa yang berlaku selepas daripada itu. Kan? Jadi ini tidak memberikan satu contoh yang baik, terutama mereka yang berada dalam kepimpinan kerajaan, menteri dan seumpamanya. Balik Sabah, kemudian pergi ke sana sini, rasmikan itu dan ini, akhirnya macam-macam wabak ni berlaku. Rakyat juga demikian. Parti-parti politik yang sama juga, pembangkang pun pergi sama aja, merata pergi. Di Sabah tengok apa berlaku sekarang. Ini semua adalah hasil daripada kita tidak mematuhi keputusan, kemaslahatan yang diputuskan oleh kita sendiri. Sebab itu caranya ialah apabila kita tahu sesebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah itu sendiri menjadi contoh teladan dan juga mereka yang duduk ahli-ahli parlimen, kerana mereka ialah decision makers. Mereka ada vote untuk memutuskan ataupun mengundi sesuatu keputusan di parlimen yang boleh mengubah dasar-dasar penting di dalam negara. Mereka patut menjadi contoh untuk bagaimana kawalan ini yang diputuskan oleh pihak Kementerian Kesihatan supaya diikuti. Apabila ia diikuti, maka kemaslahatannya bukan balik kepada kita. Sekarang bila datang penyakit ni balik atau wabak ni membesar balik, kita jadi susah. Hari tu hampir semua kita dah boleh dah banyak benda dah pergi buat kan. Boleh dah macam-macam dah, berniaga pun dah boleh dah, orang dah boleh pergi. Saya ke Langkawi pun dah mula orang datang ramai. Akhirnya sekarang merata semua tak boleh. Alhamdulillah lah di Perlis ni under control. Kita masih hijau dan kemudian itu pun ada 1-2 kes juga kerana negeri lain dia lompat mai. Kan? Jadi tapi kita ada satu negeri Kelantan kot mungkin juga hijau. Akhirnya ini yang berlaku. Di kawasan Putrajaya, kawasan pembuat dasar pun merah, kan? Ya, sebab itu kerana zaman media sosial hari ini, rakyat sensitif, rakyat tahu siapa yang buat dan siapa yang patuh dan tidak patuh. Di masjid, orang komplain, orang kata masjid ni patuh sangat, kat luar tak patuh. Saya kata pasal kerana masjid memang tempat kepatuhan. Masjid follow. Kalau kita tengok orang masjid memang follow. Daripada subuh-subuh lagi pakcik itu bila main masjid, tambah di Perlis. Di Perlis kita masih lagi bawa sejadah sendiri dan pakai mask. Dan penjarakan kita masih lagi jauh. Walaupun kita nak koi dekat lah orang kata. Tapi baru je kita buat keputusan nak rapat balik, COVID dah melanda balik. Jadi kami pun tak umumkan keputusan kami. Baru buat keputusan. Kerana Alhamdulillah di Perlis ni, saya pun puji jugalah rakyat Perlis ni. Di atas kepatuhan kita. Cuma kita tengok macam tu lah. Kenuri-kenuri kita sakan jugalah ni. Pasal kita memanglah, kita enjoy sikit lah dengan keadaan kita di Perlis ni. Tapi kita berhati-hati jugalah kerana negeri lain tu masih masuk mari ke sini. Apapun ini, kita jaga kita ni penting, dan kita jaga Perlis ni semua macam dengan keluarga lah kan. Kita jaga keluarga kita. Ya. Okey, uraian Dr. Mazhar sebentar tadi clear. Selagi mana
arahan pemerintah itu tidak bertentangan dengan agama, kita sebagai rakyat wajib mentaatinya. Termasuklah juga dengan golongan-golongan pembuat dasar. Tahniah kepada keluarga-keluarga yang kekal mentaati arahan pemerintah, kan? Ikut SOP dan juga tidak ke sana ke sini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, rakan media sosial LPPKN Negeri Perlis, Suara Sunnah, Dr. Mazhar yang sedang bersiaran bersama kami pada ketika ini. Sekarang ini telah menjangkau 28 minit kita bersiaran secara langsung. Boleh tuan-tuan, puan-puan turunkan komen, idea atau soalan kepada panel. InsyaAllah sekejap lagi saya akan meraihkan, boleh Datuk, kita meraihkan soalan-soalan daripada penonton kita. InsyaAllah nanti saya akan tengok sebentar lagi. Datuk, tuan-tuan, puan-puan yang berada bersama dengan kita di sini dan juga yang sedang bersiaran langsung dengan FB Live, kita teruskan kepada soalan ketiga. Biasanya kita dengar norma baharu, SOP, PKP, PKPD, PKPB, PKPP. Carian saya di Google semalam menunjukkan perkataan ataupun singkatan ini sangat popular digunakan di Malaysia. Mengatasi, lu fikirlah sendiri. Dulu lu fikir sendiri, tinggi dia punya carian penggunaannya. Hari ini SOP, PKP, PKPB dan sebagainya. Ini adalah istilah yang kerap kita dengarlah. Semua ini tidak diputuskan secara sembrono oleh pemerintah. Kita kategorikan dia sebagai PKP atau PKPB ataupun PKPP, tidak diputuskan secara sembrono. Ada justifikasi yang tersendiri, itu dari sudut pemerintah. Untuk soalan kita yang ketiga ini, Datuk, boleh kita kongsikan dari segi peranan maqasid syariah di dalam membentuk panduan keagamaan bagi menghadapi suasana darurat seperti ini. Sebagaimana yang mungkin kita tengok, mungkin Datuk pun telah huraikan tadi, kita punya SOP di masjid, kan? Untuk aktiviti-aktiviti keagamaan, amalan kunjung-mengunjung, hari raya pun tak boleh beraya, kan? Merentas negeri. Dan juga mungkin juga majlis kerajaan yang sekarang ini dah nampak tanda-tanda nak buat majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya. Bagaimana maqasid syariah itu membentuk panduan keagamaan untuk kita membentuk SOP keagamaan ini, Datuk? Terima kasih. Sebelum saya lupa, nak kahwin tu kahwin lah. Ya. Kan? Kahwin boleh diteruskan. Sebahagian orang tak boleh kahwin macam PKP. Boleh. Akad nikah tak ada masalah. Cuma yang tak boleh tu sebab kita telah buat satu peraturan pada diri kita. Kalau nak kahwin kena kenduri besar-besar, adik-beradik ramai-ramai kena mai, kawan kampung semua kena mai. Kena belanja banyak catering. Ini peluang juga sebenarnya. Buat kenduri laksa 5-6 orang, 10 orang mai sudahlah. Bagi makan nasi daging 200-300 dah boleh menikah dah sekarang ni, kan. Ini jadi kita keadaan kita takayuf, Arab kata. Macam mana kita deal dengan realiti yang baru yang kita hadapi. Jadi apabila ada realiti baru, agama juga berinteraksi dengannya. Tapi saya nak sebut satu hal. Ni helikopter di atas dia dengar sikit lah. Siaran langsung. Di Perlis ni pun jarang helikopter ni dia lintas. Bila kita buat siaran langsung ni baru dia lintas. Okey. Saya di dalam Sahih Bukhari ada hadis daripada Aisyah. 2 kali Bukhari masukkannya. Dalam kitab At-Tib, kemudian dalam Qasasul Anbiya dan Hadisul Anbiya. Al-Bukhari meriwayatkannya, juga Imam Ahmad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aku tanya Nabi tentang ta'un. Nabi kata, innahu azabun yab'athuhu Allah ala man yasha' wa inna Allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dia adalah azab Allah yang Allah hantar kepada sesiapa sahaja yang Allah mahu.
Dan Allah jadikannya sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Fama min ahadin waqa'a ta'un fayamkuthu fi baladihi, dalam riwayat Imam Ahmad, fi baitihi ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri asyahid. Maksudnya apa? Nabi kata tidak ada satu orang yang apabila berlaku ta'un, dia duduk di negeri dia, di tempat dia lah. Dalam riwayat Imam Ahmad, dia duduk di rumah dia, dalam keadaan dia tahu bahawasanya tidak akan menimpa dia melainkan apa yang Allah Ta'ala telah takdir atau tetapkan untuk dia, melainkan baginya pahala orang mati syahid. Apa maksudnya? Saya nak sentuh hadis ni. Miracle dia, mukjizat dia, kan? Apa dia mukjizat dia? Nabi kata, zaman Nabi ni tak ada wabak besar. Yang ada ialah pada zaman Umar bin Khattab. Ada saya dengar satu penceramah kata pada zaman Nabi telah berlaku wabak besar-besaran, tak berlaku. Tapi Nabi bagi tahu tentang ta'un. Sebab tu Sayyidina Umar pun tidak jelas tentang ta'un masa awal tu. Abdul Rahman bin Auf baru sebut hadis tu, baru dia Sayyidina Umar tahu. Jadi yang penting Nabi kata, dia wabak ni bila dia datang, pada orang mukmin dia boleh jadi rahmat. Rahmat macam mana? Nabi kata bila berlaku ta'un, satu orang duduk di rumah dia atau di tempat dia, negeri dia. Nabi tak kata orang tu kena musibah, kena ta'un ke tak kena ta'un, tak. Berlaku saja, you duduk di negeri you. Walaupun you tak kena, duduk di negeri you. Duduk di rumah, Nabi kata. Kerana bila kita ni, bila kena, sekarang kita tahu melalui ilmu sains perubatan ni, orang tu kadang-kadang dia tak kena, tapi dia boleh menjadi carrier. Dia boleh bawa. Dia mungkin sihat, kena antibody dia mungkin kuat. Tapi dia pergi sampuk dengan orang lain kena, dia tak kena. Tapi puncanya dia lah bawa. Virus tu mungkin tak dapat attack dia punya antibody dah, di diri dia, kerana antibody dia kuat. Tapi dia bawa kepada orang lain. Nabi kata, bila berlaku, kamu jangan pergi mana, kamu duduk di rumah. Kamu duduk di rumah. Nabi tak kata kalau kamu kena, kamu duduk di rumah. Tak. Berlaku je, kamu duduk di rumah. Kamu duduk di negeri kamu. Nabi kata. Dalam riwayat Imam Ahmad, kamu duduk di rumah. Kalau kamu duduk di rumah, orang kata, logiknya, kalau berlaku penyakit, kita duduk di rumah, orang kata tunggu penyakit. Dah kalau penyakit berlaku kawasan tu, duduk di rumah lagi, orang kata tunggu penyakit. Logiknya, penyakit bila berlaku kawasan tu, kita tak kena lagi, kita belah lah, supaya kita jangan kena penyakit. Tapi Nabi kita duduk di rumah. Sebab bila kita belah, kita membahayakan orang lain, mungkin tak membahayakan diri kita. Mungkin kita ni carrier, ataupun kita memang penyakit tu dah ada dah, wabak tu dah ada dalam diri kita, kita tak perasan lagi, dia belum cukup develop lagi. Saat dia sampai tempat lain, lagi 2 minggu mungkin baru nampak kat diri kita. Seminggu baru nampak kat kesan diri kita. Kita dah pergi negeri sebelah kena. Kita kata, aku tak kena, aku main sini. Yalah, sebab tu yang kerajaan duk suruh apa? Swab tu. Swab test tu. Yeah. Kita tak nampak lah masa awal tu, tiba-tiba kita ada. Ataupun kita mungkin tak kesan kepada kita sebab kita kuat ke apa. Jadi Nabi kita duduk di rumah. Tapi logik duduk di rumah dalam kawasan wabak, orang kata macam duduk tunggu nak mati lah. Tapi Nabi kata wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Bila duduk di rumah, orang kata duduk ni kawasan kami ni bahaya, tapi nak pergi mana tak boleh dah, kerajaan tak bagi ataupun peraturan tak bagi, Nabi tak bagi. Nabi kata dengan dia tahu bahawasanya kalau Allah kehendaki tidak akan menimpa dia melainkan apa yang Allah tetapkan untuk dia. Maksudnya walaupun ikhtiar dari sudut nak menghalang wabak tu dah tak ada, kita dah duduk dalam kawasan tu, tapi dari segi doa tu ada, dari segi harapan pada Allah ada. Jadi
Janganlah dah duduk di rumah, dah tak ada apa, aku ni duduk tunggu mati. Dia pun tak suruh macam tu juga. Kita hidup seperti biasa dan kita yakin kalau Allah tak kena, kita tak kena. Kalau nak kena di atas peraturan yang Allah buat dalam alam ni, boleh kena lah. Dia macam alam ni, dia berlaku, dia berjalan dengan peraturan dia. Kan? Jatuhlah ayak tepi kita ni, tak menapas lama, logiknya mati lah. Tapi ada juga orang yang jatuh tu dia tak mati. Kan? Jadi ini kadang-kadang kita tidak beat the system, tapi kadang-kadang Allah mengecualikan disebabkan keadaan tertentu. Ada orang kena juga wabak tu tapi tahan badan dia, tak apa lah. So macam tu lah. Jadi sebab itu Nabi kata kalau dia macam tu, dia tak pergi mana? Dia dapat pahala mati syahid. Kerana jihad itu tujuannya untuk protect orang lain daripada bahaya. Tapi bila you tak pergi tempat lain kerana nak, walaupun bahaya diri, kita berjihad tu, kita bahayakan diri kita demi menyelamatkan orang lain. Kita duduk di negeri kita yang mungkin kawasan kita ni kawasan merah tu, duduklah kawasan merah tu, jangan duduk keluar main perlis ni. Kan? Ataupun buang kat mana, duduk di kawasan sana tu, jangan datang. Bahayakan diri dia demi nak jaga orang lain. Kan? Nabi kata, kana lahu mislu ajri syahid. Bagi dia seperti pahala syahid. Sebab tu dia punya tujuan dia tu. Kerana agama itu salah satunya maksudnya ialah tujuan agama atau maqasid syariah itu salah satunya menjaga nyawa. Jadi kita jaga nyawa dalam hal yang seperti itu. Sebab itu amazing Nabi bagi tahu. Cuma memang susahlah, kita pun kadang-kadang ada urusan terpaksa lah juga pergi kan. Tapi ada sebab lah ni nak pergi pakai. Saya pun ikut-ikut memang nak lintas pipi ni yang makan nasi kandang pun. Kan? Yalah, saya baik ada orang hantar mai. Tak, memanglah. Macam-macam kita teringat nak pergi. Tapi dah tak boleh kan. Kerana nak makan nasi kandang dah habis orang duk kena. Tak padan lah. Ada orang mai perlis kerana apa. Kadang-kadang dah saja nak mai. Nak balik perlis. Lama tak balik ingat dah. Nanti dulu Ustaz. Hari tu dah elok dah. Hampa pergi kacau pilihan raya apa pula tak tahu. Okey Dato', alhamdulillah tuan-tuan peserta program FB Live kita Maqasid Syariah yang dihuraikan oleh Dr. Mazhar sebentar tadi berkaitan dengan menjaga nyawa. Okey, jadi kita kena ikut standard operation yang telah ditetapkan oleh kerajaan pemerintah sekarang ini, dan juga yang lebih penting, kalau nak pahala mati syahid, duduk di rumah. Ya gitu ya Datuk ya. InsyaAllah. Bagi kawasan yang kena wabak. Ya, bagi kawasan yang kena wabak. Lagi satu, awal tadi mukadimah kita, saya jemput tuan-tuan rakan-rakan yang berada di luar Perlis ke Perlis untuk menikmati keindahan panorama Perlis. Lepas pada COVID clear baru mai. Gitu Datuk no? Kawasan-kawasan yang dah clear tu boleh lah. Kawasan-kawasan yang dah clear boleh mai. Tengok tak ada roadblock tu, maksudnya clear lah tu. Antara sempadan tu boleh mai. Kan kita menikmati keindahan. Kan? Ya, ya. Kawasan mana boleh datang. InsyaAllah. Okey Datuk, kita bagi laluan kepada soalan dari rakan-rakan yang bersama kita di media sosial dulu Datuk ya. Okey, kita raikan mereka ini. Antara soalannya, bagaimana pula pandangan doktor terhadap ahli keluarga yang perasan bagus dalam bab amalan ibadah? Macam mana ni? Ini dia mungkin ada kaitan dengan perbincangan kita, mungkin juga ada kaitan dengan soalan ini, bagaimana meningkatkan rasa tanggungjawab ahli keluarga dalam menjaga kebajikan keluarga yang jauh. Lepas tu ada kaitannya dengan mungkin satu-satu keluarga tu dia rasa dalam bab ibadah, mungkin bab-bab kebajikan ahli keluarga yang lain ni dia tak berapa ambil kisah lah kot. Gitulah kot rasanya daripada soalan rakan kita ni. Yang dengar ni macam-macam. Jadi saya nak kena urai tu bagi jelas kan. Kita kena ambil contoh. Kata kita ada keluarga. Keluarga kita satu orang tu suami, isteri, ada anak 5 orang ataupun 4 orang. So dia take care kepada keluarga yang asas dia dululah.
Satu lagi yang usul dia dalam agama ni dia panggil usul dan furu'. Usul tu mak bapak kita. Furu' tu cabang, cabang tu anak-anak kita. Usul kita, mak bapak kita pasti kan supaya tak boleh lah sampai mak kita makan, mak ayah kita tak ada makan, mati kelaparan. Kita yang ni asas-asas ni pastikan mak ayah kita ada makan. Terutama anak lelaki lah. Demikian juga anak perempuan, janganlah dia fikir tak apalah, habis dah. Dia kena tahu itu ibu bapa dia. Anak-anak dia yang di bawah dia, isteri dia di bawah tanggungjawab dia. Anak-anak dia. So dia pastikan ruang lingkup ini dia mampu untuk sediakan nafkah. Kalau ada lebihan itu, barulah dia pergi pada sikit luar pada tu. Mungkin anak-anak abang dia. Abang dia, anak-anak abang dia. Dia ikut bagaimana tanggungjawab, hubungan tanggungjawab seseorang itu kan. Ada kaitan jugalah dengan sistem bagaimana pengaturan faraid itu, tetapi hubungan kekeluargaan. Jadi dia jaga. Kalau sekiranya nak bagi ke anak dia pun tak lepas, macam mana dia nak bagi ke anak abang dia ataupun ke abang dia? Kalau isteri dia pun tak ada makan, macam mana dia nak bagi ke abang dia? Jadi hatta dalam fuqaha kata kalau kita ada makan anak kita tak ada makan, kita makan kita dulu pun tidak menjadi kesalahan kerana kita tak boleh mati kita. Melainkan kalau kita nak bagi anak kita pun tak apa. Tapi artinya kalau kita makan sehingga nak melak kita mati, tiba-tiba anak kita tak ada mati, tidaklah berdosa. Tidaklah dia kata bagi anak kita hidup sekalipun kita mati. Dia tak kata begitu. Kerana setiap orang diri dia dan kemudian apa yang ada di yang menjadi tanggungjawab dia. Jadi kalau anak-anak abang dia, anak-anak siapa, kalau dia ada lebihan duit dia kena dia tengoklah mereka. Bila bagi ke orang lain, kita bagi di atas bantuan keperluan tu lah. Mungkin abang kita tu belagak sikit. Kan? Cakap pandai dia ni kan. Misalnya lah kan. Tapi oleh kerana dia miskin, anak-anak dia tak ada makan, kita bagilah. Cakap pandai tu dia jawab dengan Tuhan lah. Kan? Kan? Kadang-kadang ada orang memanglah hati kita kadang-kadang. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kadang-kadang dia marah kepada orang yang mana telah terlibat di dalam memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Al-Quran tetap suruh dia memberikan bantuan seperti biasa. Dan ada orang miskin. Kerana kita bagi tu kerana Allah Ta'ala. Memanglah ikut kita. Dan ada orang miskin tu cakap banyak dia ni kan. Tapi kan, kita bagi, tengok tapi dia miskin. Dia tak ada makan. Takkanlah kerana dia cakap banyak tu kau mati lapang lah. Tidaklah. Kita bagilah juga. Dia jawab lah Allah Ta'ala. Soal satu orang perasan ibadat dia bagus ke apa. Saya macam ni. Kalau dia dah ibadat dia bagus. Kemudian dia tak ada duit banyak. Dia ibadat bagus. Dia ada ibadat dia bagus. Tapi duit nak belanja tak ada. Tak apalah. Dia takkan. Ni semayang kuat. Bagi bantuan kat aku tak bagi. Bantuan bukan bergantung pada semayang. Bergantung pada keupayaan keuangan. Ini pun satu hal juga semua orang. Dan kita memang macam tu. Ada orang tu kalau tengok orang tu baik. Sekejap nak cari salah dia ya. Kan? Kalau tengok kontor. Dia tu rajin pergi masjid. Tapi hak tak rajin pergi masjid langsung dia tak tanya. Kan? Itu pun satu penyakit juga manusia ni kan. Ada satu orang tu baik minum berdiri. Baik apa minum berdiri. Tapi kalau kawan tu duk minum arak boleh bagi sedekah RM50. Hak tu dia dah abang bagus walaupun minum arak tengok dia sedekah. Jadi saya bukan ada orang macam tu lah kan. Kita cari kesalahan orang baik. Manusia ni seimbang. Ada orang buat baik, ada orang buat salah. Cuma kalau ada family kita yang dia perasan bagus ibadat dia, kita hak tu bukan masalah nafkah ataupun bantuan sedekah. Itu ialah masalah bagaimana nasihat menasihati. Kita nasihatlah abang adik kita kita tak boleh riak dalam ibadat. Antara kita dengan dia lah. Yang ni bukan isu keselamatan awam untuk dihebohkan di dalam Facebook ke abang aku teruk ke apa dia lagi teruk, yang tu tak boleh lah. Itu antara kita dengan dia. Clear ya. Daripada sahabat kita yang bertanya tadi, agaknya dapat jawapan daripada Datuk. Datuk, kita raikan satu lagi soalan boleh Datuk? Sebelum kita teruskan kepada soalan-soalan sedia ada ni. Ini daripada sahabat kita, dia minta komen Datuk Mufti tentang solat jemaah jarak-jarak yang sangat diguruni seolah-olah seakan akidah kita akan terpesong. Boleh Datuk uraikan sikit?
Tak. Soal kita bukan suruh orang solat jarak tiba-tiba. Kita suruh orang solat jarak tu disebabkan nak elakkan wabak itu. Pada zaman Nabi, hujan, bukan solat jarak, hujan. Tak main masjid terus. Sallu fi rihalikum. Semayang di tempat di rumah kamu. Sebab hujan. Kan? Jadi bukan kata jarak, tak main langsung. Sekarang ni kita tengok masjid boleh main lah. Asalnya kita halang takut wabak tu yang lebih bahaya. Tapi bila mari kita ada possibility untuk terkena penyakit. Daripada langsung tak semayang jemaah, sekurang-kurangnya semayang jemaah juga. Kan? Iaitu kalau kita kata buat keputusan semayang terus di rumah, masjid lagi kosong. Jadi mari. Tapi bila mari ada risiko bila dekat dia kena pula. Jadi kita ambil langkah berhati-hati. Jadi langkah berhati-hati ini adalah untuk mengelakkan penyakit tu. Bukan kita kata sunat semayang jemaah tu berjarak. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia bahas tentang masalah wabak pada zaman dia. Ibn Hajar tulis masalah ni dan kita dah bahas beberapa kali tentang isu yang tu. Ibn Hajar kata wabak-wabak yang berlaku tu satu ketika orang ramai berhimpun baca Al-Quran, baca hadis Nabi untuk menghalau wabak. Tapi akhirnya semua mereka tu kena wabak. Kata Imam Ibn Hajar, puncanya kerana mereka itu telah menyanggahi sunnah Tuhan di dalam alam ni. Sunnah Tuhan apabila wabak bukan duk pergi berhimpun ramai-ramai dekat-dekat baca Quran. Sunnah dia ialah menjauhkan antara satu sama lain. Kerana itu yang Nabi sebut dalam hadis tadi yang kita baca tadi. Dalam hadis Abdul Rahman bin Auf, Nabi kata wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jadi kalau bila berlaku tu pada satu tempat, kamu jangan keluar dari tempat tu. Kan? Wa idza waqa'a bi ardi wa idza sami'tum bi ta'un fala taqdamu alaihi. Bi ardin fala taqdamu alaiha. Jika kamu tengok ta'un, dengar berita ta'un berlaku satu tempat, jangan kamu pergi ke tempat itu. Bukan Nabi kata jangan pi pada orang berpenyakit taun. Jangan pi ke tempat tu. Neri tu kamu jangan pi. Pi neri tu belum tentu kena taun. Nabi kata jangan kamu pi dekat dengan orang yang kena taun, tak. Neri tu kamu jangan pi. Jadi logiknya kalau ada possibility boleh kena, kamu janganlah. Kalau dekat kan tu ada possibility. Jadi kita janganlah. Lepas tu ada orang kata, tu tengok tu, di pasar dekat pun. Yang tu hak salah. Pasal apa masjid nak kena ikut hak salah tu pula? Masjid buat hak betul. Masjid buat hak betul. Kita nak jadikan hak salah tu, hak salah tu apa? Supaya contoh, masjid tengok orang pergi pasar rapat-rapat, pasal apa masjid tak boleh. Yang pasar rapat-rapat tu yang salah punya tindakan. Main masjid tindakan yang betul. Kan? Orang kata, tengok, pergi kat tempat luar tu, parking kereta pun berselerak ya. Pasal apa parking kereta di masjid nak kena ikut peraturan? Lah, dia tak boleh lah. Dia salah, ni betul. Kan? Orang pergi pasar tengok, bau macam-macam, ikan orang tak kisah pun. Pasal apa pergi masjid nak kena syarat? Kena pakai wangi-wangian lah, kena pakai baju. You pergi kiaskan benda yang salah dengan benda yang betul. Ini buat apa? SOP ni SOP yang betul. Lepas tu kat luar dia nak kena, dia punya hal lah. Tapi dia main tempat kita buat peraturan yang betul lah. Jangan jadi macam satu negara tu, dia duduk dalam negara dia elok je. Buang sampah ikut tong sampah. Dia lintas main negara kita, dia buang sampah merata. Itu tak boleh lah. Itu dia tidaklah menunjukkan betul. Kan? Kita kadang-kadang macam tu lah. Kan? Kita tengok, apa you buang sampah ni? Depa pun buang. Pasal kita macam tu. Depa buang. Tambah lagi masalah tu. Dah mari ke masjid. Sekurang-kurangnya orang masjid terkenal dengan peraturan, disiplin. Di masjid ni, Nabi SAW kata, orang yang makan bawang putih pun Nabi tak pergi main masjid. Kan? Nabi kata, man akala min hadhihi syajaratul khabithah fala yaqrabna masjidana.
siapa yang makan pokok busuk ni jangan mai masjid kami. Nabi kata. Sebab apa? Dalam riwayat Nabi, fa innal malaikah tata'azza bima ta'azza bi banu Adam. Malaikat sakit dengan apa yang anak Adam sakit, maksudnya benci, tak suka. Jadi nak elakkan kena sakit, kita jauh sikit. Walaupun tak betul lah dari segi asal semayang, tak betul lah macam tu. Tapi keadaan menuntut sedemikian. Bila sekiranya esok COVID tak ada, aku pun duk biasa jauh nak jauh, tak boleh lah. Ni nak kena tengok lah juga. Bila COVID tak ada besok, rapat balik seperti biasa. Okay, clear ya. Rakan FB kita yang soalan dan juga yang lainnya yang turut serta mendengar siaran langsung ini. Jadi inilah antara intipatinya, perkara yang betul perlu dikiaskan dengan perkara yang betul. Kan? Dan juga ini yang tak betul nak kiaskan yang salah. Ya, okey. Yang betul patut menjadi contoh pada yang salah. Ya. Okay, ini adalah antara ikhtiar dan usaha kita jugalah, sebab kita dah nak dapat pahala mati syahid tadi duduk dalam rumah. Jadi ikhtiar kita adalah jarakkan. Kita duduk di rumah, kita duduk dalam negeri kita, duduk dalam daerah kita. Jadi kita ikhtiar kita jarakkan kedudukan ataupun kita mendirikan solat di masjid, insya-Allah. Jadi Datuk, kita ambil satu soalan lagi Datuk. Ini soalan mungkin saya kira soalan yang kita sediakan ini adalah soalan terakhir. Apakah sikap kita apabila terkena wabak atau mendapat tahu orang yang kita kenali terkena wabak? Tadi mungkin kita Datuk telah huraikan, kita duduk dekat rumah kita, mungkin duduk dalam negeri, tak bergerak keluar. Yang ini ada kaitan dengan kita, mungkin orang ni orang yang kita kenali ataupun orang ni adalah ahli keluarga terdekat kita. Dia dah kena. Macam mana pandangan agama dari sudut kita mendepani ahli keluarga ataupun individu-individu yang terdekat? Orang kata, ni mak kita ni takkan tak balik ziarah. Mak kita kena ni. Lagu mana cerita tu Datuk? Mungkin ini adalah skop yang lebih kecil, mungkin berlaku dalam rumah, kan, setelah anak tu balik daripada universiti dan sebagainya. Walaupun ada kata yang kena kuarantin dalam rumah dan sebagainya, mungkin kita punya sikap kita terhadap ahli keluarga yang begini. Kita nak clear satu hal, iaitu kalau satu orang tu, apa pandangan agama, kalau satu orang tu kena penyakit, katalah tak usah COVID lah, satu orang tu demam panas, wajib ataupun tak dia berubat? Ini isu yang dibincangkan oleh para fuqaha. Kata satu orang, contohlah sakit gigi, wajib ataupun tak dia berubat? Sakit kepala, wajib ataupun tak dia berubat? Okey. Majoriti para ulama hampir keseluruhan kata, jika dia mampu bersabar dan dia tak berubat, tidak menjadi kesalahan untuk dia. Saya nak bagi clear loh benda tu. Kalau tidak, maksudnya apa? Kalau satu orang tu katalah, mak ni nampak duk demam, sakit kaki, tak apa, tunjuk pergi hospital. Aku tak apalah, aku tahan lah, aku boleh lah. Kalau kita kata wajib, maksudnya kalau mak kita tu tak pergi hospital, dia berdosa. Tu maksud wajib. Haram dia tak pergi. Tapi kalau kita kata tak wajib, pilihan dia, sunat dia pergi, kerana itu menjaga diri dia. Kerana dia bukan cari penyakit lain. Cari penyakit ni macam mamak habis minum ketum tu. Badan tak sihat, badan duk sihat elok, dia pergi cari penyakit. Cari penyakit haram. Tapi dia penyakit ni mai dah. Bukan kita cari, dia tiba-tiba kita sakit. Sakit dah, kan? Sakit jantung. Orang tapi lah berubat apa, tak apa dah. Tahan. Misalnya. Dia berdosa ataupun tak? Majoriti ulama kata dia tak berdosa. Kerana itu adalah pilihan diri dia, bukan dia cari penyakit tu mai kat dia. Kerana ada satu orang perempuan dalam hadis Ibnu Abbas yang datang pada Nabi yang mengaku dia ni selalu histeria ataupun selalu pengsan. Nabi kata in syi'ti sabarti wa in syi'ti da'utullahu laki an yashfiyaki. Jika kau mau, aku boleh doa, kau sabar. Jika kau mau, aku boleh doa supaya Allah sembuhkan kau. Perempuan ni kata pada Nabi, perempuan ni orang kulit hitam. Dia kata, dalam hadis Bukhari, dia kata, ya bal asbir, bahkan aku sabar. Maksudnya dia kata Rasulullah, tak payah doa, tak apa, aku sabar.
Walakinni atakasyaf. Tapi aku ni selalu bila pengsan tersingkap aurat aku. Ud'ullah alla atakasyaf. Kau tolong doa pada Allah supaya tak tersingkap aurat aku. Dulu orang perempuan dia jaga aurat dia. Dia kadang-kadang bila pengsan tu tersingkap mungkin macam pengkit tarik tu kot. Jadi dia singkap. Nabi doa supaya dia tak ni. Jadi hadis ni telah dijadikan asas oleh para ulama menunjukkan tak semestinya kalau orang tu bersabar, dia mampu sabar, dia demam, dia sabar. Macam mak kita lah, sakit kaki tapi dia tak mau pi. Dia nak duduk di rumah juga. Orang mak dia, tak apalah, hampa pi buat kerja hampa, aku boleh tahan. Dia malas, aku takut hospital dia juga. Dia takut hospital kadang-kadang. Adakah dia berdosa? Dia tak berdosa. Kalau kita tahu wajib berubat, dia berdosa. Itu dulu nak kena faham. Tapi yang kita sembang ni supaya orang tak, nantilah ni ramai orang pandai ni. Bila dia pandai sekejap lagi dia buat keluar lah cerita ni tak wajib ni. Tapi wabak ni dia lain. Wabak ni, penyakit ni dia akan merebak pada orang lain. Cerita hak tadi ni seorang-seorang sakit. Melainkan dia tu kena wabak duduk di satu pulau, siapa pun tak ada, dia seorang je di pulau tu, tak apalah. Tapi wabak ni bila kena dia akan pi pada orang lain. Bila dia pi kepada orang lain, dia mesti mengambil langkah-langkah yang mana menghalang penyakit itu menimpa orang lain. Sebab itu maka dia kena, bila dia kena, dia tahu ada possibility akan merebak. Maka dia kena patuh apa yang pemerintah kata. Sama ada dia kena pi dikurung oleh kerajaan 14 hari ke, ataupun dia mengurung diri dia jangan keluar ke, menghalang orang lain datang ke, memaklumkan kepada orang lain jangan datang ke, bagi memastikan orang lain tidak terkena. Kerana penyakit wabak ni bukan, orang bahasa kita kata bukan hang seorang nanti kena penyakit ni, nanti orang lain akan kena juga. Penyakit berjangkit termasuk dalam hadis-hadis tadi yang Nabi larang pergi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Bila berlaku di satu tempat, kamu duduk padanya, kamu jangan keluar daripadanya. Orang lain pun tak boleh mai. Jadi habaq lah. Hampa jangan duk ziarah aku lah, aku kena COVID ni. Tak boleh. Kan? Kerana bila dia tu ziarah, satgi dia mai daripada Kuala Lumpur, ziarah mak dia kena COVID. Contohnya, mak dia balik, lepas tu balik nak pergi kerja, singgah pula satu pejabat kena COVID. Semua pakat kena. Sebab dia membahayakan orang lain. Sebab tu bezakan antara hukum-hukum ni. Hukum yang membabitkan peribadi, membabitkan bahaya pada orang lain. COVID bahaya pada orang lain, wabak-wabak lain juga yang mempunyai sifat yang sama. Dulu kita ada SARS, ada apa yang sama. Maka wajib mematuhi apa yang pemerintah bagi arahan demi bukan diri you saja, orang lain. Kalaupun you rasa tak mau dah, aku tak apa dah, COVID pun COVID lah, orang lain mesti dielakkan daripada bahaya kepada mereka. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya doktor, kita dah genap 1 jam bersiaran, tapi ada banyak soalan yang masuk last minit ni, tapi ada satu soalan ni dia minta sangat. Dia kata mungkin lepas ni tak boleh dengar siaran langsung soalan dia ni. Okey, dia kata waktu sekarang ni semua ahli keluarga duduk kat rumah. Anak duduk kat rumah, mak ayah pun mungkin ada yang bekerja dari rumah, sesekali mungkin masuk ke pejabat. Jadi maksudnya sekarang ni komposisi rumah tu ramailah ahli keluarga. Boleh kata kebanyakan masa entiti ataupun seluruh ahli keluarga tu ada di rumah. Minta tips sikit Datuk, macam mana kita nak jadikan keluarga ini keluarga yang mungkin rahmah, keluarga yang dikatakan sebagai rumahku syurgaku. Boleh 2-3 minit, 2 minit mungkin. Rumah kita rumah lah, syurga lain. Ramai orang nak kata rumahku syurgaku kan. Syurga dia lain lah. Tapi kalau maksud rumahku syurgaku, rumah tu tempat aku bahagia di dunia ni, boleh lah kan. Nak rumah, tapi dalam kehidupan beragama, kalau dia orang Islam lah yang tanya, kita dah ada program dah kan. Pagi-pagi bangun, kejut family semua, semayang jemaah. Ketua keluarga tu lah kena jadi. Jangan ayah dia pun sembahyang sendiri di bilik dia, kawan ni pun sembahyang sendiri, anak tak tahu sembahyang lagi ke tak. Panggil ke semua solat berjemaah. Kan? Bukan nak susah sembahyang jemaah ni, kalau ayah dia tak hafal surah banyak pun takkan tak boleh hafal
apa nama apa? Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, hafal. Boleh jadi imam. Kalau tidak, kalau ni kok dia hak tu je hafal, bolehlah tukar-tukar juga dengan anak dia. Kan? Jadi imam. Isteri duduk di belakang, anak duduk di belakang. Sekali. Kan? Lepas pada tu buat aktiviti yang, kalau orang yang ada ni lah, saya sebut 2-3 hari apa, kadang-kadang di rumah, keliling rumah kita. Walaupun mungkin tanah tak banyak, tapi ada ruang, boleh bercucuk tanam. Ada tanah, ada apa buah pokok cabai ke, pokok apa ke, cili ke apa. Saya tanam cili di rumah. Masa PKP lah. Dulu sebelum PKP tak fikir nak tanam banyak tu. Tanam masa PKP. Sampai sekarang ni saya kata, orang mari malam tadi bagi berapa kilo orang. Bagi PKP lah. Hikmah PKP tau. Jadi tanam lah. Dia kata, mufti cakap tu tak apalah, dia ruang banyak. Tak, dan tin boleh tanam. Takkan sampai itu, dia nak tanam tak tahu cara. Duduk tengok macam-macam ni dengan handphone ni merata tengok, takkan tak boleh nak tengok cara tanam pokok. Cabai, kalau tanam cili, tanam sayur, banyak benda aktiviti keluarga. Lepas tu 5 kali tentu dah program semayang berjemaah. Kalau dah tak boleh pergi mana kan. Lepas semayang, makan sekali. Lepas tu ayah ada duduk, nasihat anak-anak sekali. Kalau nak tengok TV, pilih siaran yang sesuai. Duduk tengok. Sembang, letakkan tajuk yang bagus. Bukanlah nak semesti jadi ustaz, tapi buka tajuk yang baik yang boleh bersembang. Hubungkan kasih sayang antara keluarga. Kan? Ajak makan sekali. Kadang-kadang duduk, bukan selalu dapat duduk sekali ni, kadang-kadang. Tu pun makan selera. Anak tu makan masuk dalam bilik dia. Yang ni. Kumpul sekali. Duduk, bercakap. Itu leadership family tu. Ni orang perempuan pun menjadi pengajaran. Pilih suami yang ada leadership. Kan? Saya selalu habaq kan. Pilih suami cicak pun takut macam mana. Jadi pilih leadership. Man. Itu. Lelaki. Memilih lelaki. So, pilih keluarga untuk mengendalikan. Boleh nasihat, boleh duduk, cakap anak-anak. Setengah ibu bapa ni, tension anak-anak. Dia tak tahu nak cakap anak-anak, melainkan nak kena menjerit. Jerit, lepas tu duduk kata perkataan tak elok. Pening budak-budak duduk rumah. Cakap elok. Guna bahasa tak elok. Kan? Wa qulu lin-nasi husna. Cakap dengan manusia dengan perkataan yang manusia. Cakap baik. Dengan family. Tak tahu, kita ilmu tak banyak. Baca Quran, baca terjemahan. Terjemahan. Baca utama. Baca surah Luqman. Macam mana Luqman ajak anak-anak. Ya bunayya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ketika Luqman berkata pada anaknya, dia menasihat, dalam keadaan dia menasihat anak. Jadi ayah ni nak cakap anak, panggil elok lah. Abang, mai Zat, nak abang. Ni. Pekak mai ni. Apa, tak ada. Jadi budak tu tengok muka pak dia. Selama ni pak dia tak ada rumah, dia seronok dah. Ni mai PKP dia tadi bala lah pak aku duduk ada rumah. Itu kegagalan seorang bapa apabila anak tak selesa dia ada rumah. Bapa yang gagal. Biar anak-anak kita hikmah. Kalau anak tu dia rasa ayah pergi mana ni banyak. Anak bila bapa tak ada di rumah, dia rindu. Dia tanya, ayah pergi mana mama? Bapa pergi mana kan? Bapa pergi mana mama? Jadi dia teringat kat ayah dah. Bila anak kita balik, anak-anak mai, semua artinya anak. Kalau tengok ayah tak ada, berapa hari pergi? Ui, lega aku. Itu kita bapa yang gagal. Kita ya bapa yang gagal. Sebab tu Nabi SAW apabila cium cucu dia, Al-Aqra' bin Habis, kata, li al-ashara min al-awlad, ma qabaltu ahadan minhum ahada. Aku ada 10 orang anak, aku tak pernah cium pun anak dia. Nabi kata, man la yarham, la yurham. Kan? Ini jadi kata-kata yang macam kata-kata yang simbol untuk kita faham. Siapa yang tak sayang, dia tidak disayangi. Kadang-kadang itu, kadang-kadang saya bukanlah kata semua salah. Mak bapak bila dah tua, dah ada anak-anak, tak peduli lah. Hantar, tak sana. Kalau boleh, malas nak tengok muka pak dengan mak. Sebab tapi kalau kenangan itu indah, mesranya ayah, mesranya mak, didik mereka, dia akan membawa sehingga
Sebab tu Allah apabila sebut pada ibu bapa, ini selalu saya ulang. Ajak kepada kita sebagai doa pada bapa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai, katakanlah wahai Tuhan, kesian pada mereka berdua macam mana mereka mendidikku masa aku kecil. Artinya masa didik masa kecil, mak ayah kita didik dengan kesian. Tapi kalau pak tu tampak anak, sat-sat sepak kepala anak, sat-sat maki anak. Bila dia doa, ya Allah kesian pada mereka berdua macam dia kesian kat aku masa kecil. Masa kecil macam tu. Sebab tu doa yang Tuhan ajak tu ada maksud mendidik ibu bapa. Walaupun suruh anak tapi didik ibu bapa. Maksudnya kalau hampa mau doa tu, hampa dah ajak anak hampa cara yang elok. Supaya doa tu kena pada hampa apabila hampa membesar nanti. Dia pun membesar nanti. Wallahu alam. Kira tips yang Datuk bagi tadi adalah tips yang mengakhiri perbincangan kita. Sudah menjangkau 1 jam 8 minit, Datuk. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bersama pada hari ini memberi manfaat yang besar kepada diri kita sendiri dan juga penonton-penonton yang ada di depan kita dan juga yang bersiaran secara langsung di mana jua anda berada. Bagi pihak LPPKN, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk dan semua penonton yang bersama-sama. Terima kasih atas sokongan. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bertemu dan bersiaran lagi di lain-lain kesempatan. InsyaAllah ya Tok. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.